Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow. Sebelum itu, terima kasih kepada kamu yang sudah bersama-sama dengan channel ini, yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan saya mohon bagi kamu yang belum lagi, saya mohon supaya tolong tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang subscribe kerana ia percuma dan dapat membantu saya untuk memberikan saya semangat lebih lagi untuk membuat konten-konten yang berkualiti. Wow, ini satu perkara yang amat mengejutkan ya. Adakah Hadi Awang derhaka dan telah menghina Raja-Raja Melayu? Wow. Akhirnya Raja Bahrain memberikan jawapan yang sangat-sangat mengejutkan. Ini baru saja dikeluarkan, diterbitkan pada pukul 11.37 pagi tadi. Tajuknya yang diterbitkan di Malaysia kini. Sila berikan komen kamu, apa pendapat kamu pula. Tajuknya Hadi derhaka, hina Raja-Raja Melayu. Wow. Jangan main-main. Kita sentiasa menjunjung tinggi kedaulatan Raja-Raja Agung, Raja-Raja Melayu Malaysia kita. Pengerusi Pangkatan Harapan PH Terengganu, iaitu Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad, menggesa pihak berkuasa supaya segera menyiasat kenyataan daripada Presiden PAS, iaitu Tok Guru Hadi Awang, yang didakwa berbaur hasutan dan menghina institusi Raja-Raja Melayu. Betulkah perkara ini? Katanya mereka yang tidak mampu mentadbir dengan baik memilih untuk berlaku biadab terhadap Raja-Raja Melayu demi nafsu rakus untuk terus berkuasa. Itu kata Raja Bahrain. Mereka yang kononnya pernah mendirikan kerajaan Melayu Islam di Malaysia sepatutnya mencerminkan segala yang baik dan jernih sebagai seorang Melayu dan juga Islam, katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, malangnya politik songsang pintu belakang langkah Sheraton pada hari ini mempamerkan segala budaya yang jelek dan derhaka, baik dari seorang yang bergelar ulama dan juga seorang pemimpin Melayu, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Raja Bahrain itu merujuk kepada penulisan Hadi Awang semalam yang menggunakan kiasan mengenai pertandingan bola sepak, bahawa ada peraturan yang tidak dipatuhi, termasuk memberi masa kecederaan atau ketika seri. Dakwanya walaupun keputusan ada kemenangan untuk satu pihak, ada mata dan gol, tiba-tiba pengadil menambah masa kecederaan untuk memberi peluang kepada mereka yang jelas kalah supaya boleh menang dengan cara apa cara sekalipun. Katanya kenyataan Hadi itu dibuat 4 hari selepas yang di-Pertuan Agong melantik pengerusi Pangkatan Harapan, iaitu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Keadaan ini walaupun Perikatan Nasional Gabungan Hadi mendakwa memperoleh majoriti mudah terlebih dahulu untuk calon Perdana Menterinya, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya penulisan Hadi secara terbuka kelihatan derhaka, menuduh pihak istana tidak berlaku adil dan melanggar, seolah-olah menipu undang-undang dan seterusnya, mencabar tindakan pihak istana, katanya. Tambahnya lagi, jika beliau tidak berpuas hati, beliau sepatutnya boleh mengambil tindakan undang-undang melalui mahkamah dan bukan menghina kuasa dan tindakan istana secara terbuka dan berlaku biadab semasa pihak istana sedang cuba membentuk kerajaan yang stabil. Setelah 32 bulan sebelum ini, negara derita. Kita memiliki kerajaan yang tidak stabil, katanya. Raja Bahrain berkata, sepatutnya sebagai seorang ulama, Hadi perlu mempamerkan akhlak yang baik terhadap raja
dan bukan mencemu Seri Paduka dengan penulisan penghinaan terbuka terdedah pada awam. Katanya dalam kenyataan itu, rakyat berpendapat dua pemimpin bekas PN Melayu Islam ini tidak menunjukkan contoh akhlak yang baik atau mulia yang boleh dicontohi. Dua pemimpin yang bergelar Tan Sri, iaitu darjah kebesaran kurniaan daripada yang di-Pertuan Agong, tidak menunjukkan contoh akhlak Melayu Islam yang baik terhadap raja-raja mereka untuk dicontohi rakyat jelata, kata kenyataannya. Tambah Raja Bahrain lagi, raja-raja kita sedang berusaha untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi yang meruncing hasil kegagalan daripada pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Tambah Raja Bahrain lagi, Islam menuntut umat agar menghormati dan taat serta tidak derhaka pada ulil amri sebagai ketua negara. Katanya mengakhiri laporan ini, laporan daripada Malaysia kini ini, pihak berkuasa polis digesa mesti segera untuk menyiasat kenyataan Hadi Awang di bawah akta hasutan kerana menghina institusi Raja-Raja Melayu, katanya lagi. Demikian laporan daripada malaysiakini.com bertarikh 28 November 2022, diterbitkan 11.37 minit pagi tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun saya bukan orang Melayu, walaupun saya bukan Islam, tapi saya menghargai, menghormati, menjunjung tinggi kedaulatan raja-raja kita, kedaulatan kepada negara kita, perlembagaan kita, dan kita harus jaga ini selama-lamanya. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, minta tolong tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, terus bergema di channel ini. Hari ini masuk hari ke berapa ya? Tapi sebelum itu, bagi kamu yang sudah tekan butang subscribe, saya ucap terima kasih. Bagi yang belum tekan butang subscribe, minta tolonglah tekan butang subscribe. Menteri Kabinet kita masih lagi menjadi misteri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudah banyak pembayang bagaimana Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, akan cara melantik, syarat untuk menjadi Menteri Kabinet, dan beliau juga memberikan ialah syarat-syarat lah Menteri-Menteri Kabinet ini dilantik. Jadi antaranya yang paling saya suka ialah di dalam kenyataan yang harus diterima oleh ahli-ahli politik yang ingin menjadi Menteri Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Kerajaan Perpaduan ialah mereka ini perlulah menjadi orang yang betul-betul layak. Perlu menjadi orang yang betul-betul layak untuk dilantik di dalam Menteri Kabinet. Kalau tak layak, macam mana pun engkau hebat ke, terkenal ke, tinggi pangkat ke dalam parti politik, engkau tak akan juga dilantik sebagai Menteri Kabinet. Ini barulah betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada dari PKR kah, dari DAP kah, dari Amanah kah, dari UMNO kah, dari MIC kah, dari MCA kah, dah kisahlah dari mana kamu punya parti politik. Tapi kalau kamu tidak layak untuk memegang jawatan Menteri Kabinet, jadi kamu tidak akan juga dilantik. Ini baru betul ya. Ini baru betul. Kalau kamu memang tidak layak, jangan harap kamu dilantik. Walaupun kamu pangkat tinggi. Yang ini baru betul. Ini pentadbiran negara melibatkan kredibiliti. Baru Malaysia boleh
maju semula, bangkit semula. Ini yang patut dilakukan sejak dari dulu. Bukan menjaga menjaga tengkuk politik. Rakyat pula jadi kacau balau. Jadi saya pun setuju bahawa mereka yang tidak layak jangan kasih jadi menteri kabinet. Hanya yang layak saja. Bagaimana pula dengan pendapat kamu? Kamu setujukah apa yang saya cakap itu? Yaitu, lantikan untuk menteri kabinet adalah bagi mereka yang layak saja. Tidak kira lah berapa tinggi pangkat, kalau tidak layak, jangan kasih jadi menteri kabinet. Hanya pilih mereka yang layak saja, yang betul-betul ada kelayakan. Nanti mengharap pegawai saja. Nanti pegawai pula yang jadi menteri. Bagus bagi jadi pegawai itu jadi menteri. Kalau menteri mengharap pegawai saja, bagus menteri jangan jadi menteri, pegawai yang jadi menteri. Jadi ahli politik biar jadi ahli politik saja selama-lama. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.